Saya bawa cerita sikit berkenaan dengan negeri Sabah sekarang ini. Dikatakan terdapat pergolakan sekarang ini berlaku di negeri Sabah. Dia sudah bermula pada hari itu apabila GRS dan UMNO mula bertembung sesama sendiri. Apabila GRS dan UMNO mula bertembung sesama sendiri, kerana GRS dikatakan cuba membuat satu ikatan MOU dengan Pakatan Harapan di negeri Sabah. Sekiranya kerajaan itu kuat, tuan-tuan, kenapa mereka nak buat MOU dengan Pakatan Harapan? Itu persoalan. Sebenarnya kerajaan itu tidak kuat menyebabkan mereka nak juga buat MOU dengan Kerajaan Pakatan Harapan di Sabah. Disebabkan oleh keadaan itu, MOU tak nak dibuat dalam keadaan GRS rasa kerajaan akan tumbang di Sabah sekali lagi. Demam tuan. Kerajaan Sabah akan tumbang sekali lagi kalau sekiranya MOU itu tidak dimeterai dengan kadar segera. Sekarang ini ada kemungkinan bahawa kerajaan Sabah GRS ini akan bergabung dengan Pakatan Harapan dan juga kerajaan warisan untuk membentuk kerajaan baru dan menolak UMNO keluar. Ini kerana di peringkat federal, Perikatan Nasional dan juga UMNO itu telah mula bertembung sesama sendiri. Dan saya katakan sebelum Melaka hari itu, saya kata Melaka adalah test bed, adalah satu titik litmus, ujian litmus kepada hubungan di antara Perikatan Nasional, UMNO, PAS dan juga Bersatu. Maka benar dakwaan saya bahawa benda itu, orang kata apa, putting the salt to the wound, meletakkan lagi garam di atas luka kita yang sedang mengalir sekarang ini, menyebabkan luka yang amat mendalam, yang amat sakit kepada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir, cuba kita fikir, sebelum ini tahun 2014, 2018 kita ada Kerajaan Pakatan Harapan. Selepas itu jatuh Pakatan Harapan, diambil alih oleh satu perikatan dinamakan Perikatan Nasional Plus. Sebab GPS tak join, UMNO tak join. Dia ada GPS campur UMNO campur GPS membentuk, PN campur GPS campur UMNO membentuk satu pakatan dinamakan Perikatan Nasional Plus. Jatuh Perikatan Nasional tempoh hari. Soalan saya, apa nama kerajaan yang ada sekarang ni? Kerajaan sekarang ni kerajaan apa, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan apa? Kerajaan Pakatan Timah? Beritahian International? Tak ada. Kerajaan 69? Apa nama kerajaan yang ada sekarang ni? Dia orang tak nak Perikatan Nasional, tak nak nama ni dikenali sebagai Barisan Nasional. Barisan Nasional tak nak kerajaan ini dikenali sebagai Perikatan Nasional. Kalau kepada benda yang paling asas, nama pun kamu tak boleh bersepakat, bagaimana kamu nak mentadbir sebuah negara dalam keadaan berharmoni? Hari ini baru keluar kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Dia kata biarlah apa yang berlaku di Melaka itu tidak meleraikan hubungan di peringkat federal. Kenapa dia berkata demikian, tuan-tuan? Kerana retak itu sekarang ini sudah hampir menanti belah. Retak itu sudah hampir kepada belah. Dan bila retak itu sudah hampir kepada belahnya, persoalan sekarang ini sama ada mereka boleh bertahan atau tidak. Berapa lama? Dia bukan persoalan sama ada akan terbelah atau tidak. Persoalannya bila. Dia bukan sama ada dah retak ke belum tak. Retak dah. Nak terbelah dah. Soalannya bila saja. Persoalan sekarang adalah bila saja. Bila saya bawa isu ini tahun lepas, saya kata, tuan-tuan, pengkhianat tidak akan dapat tidur lena dengan mata kedua-dua belahnya tertutup. Kerana mana mungkin bila pengkhianat tidur bersama dengan pengkhianat, mereka akan sentiasa takut mereka akan dikhianati di dalam hubungan mereka. Dan akhirnya apa yang saya ucap dan cakap itu terjadi. Apa yang saya ucap dan ungkapkan itu terjadi. UMNO, saya kata UMNO akan mengkhianati Bersatu. Benar-benar berlaku. Cuma saya silap, saya kata Hishamuddin akan naik. Saya silap, rupanya Ismail Sabri naik. Saya silap yang itu je. Tapi saya kata UMNO akan cuba sedaya upaya untuk nak menghancurkan Bersatu. Beza dekat Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, satu je. Sebab Tok Mat tak nak ambil tindakan. Dia tak macam negeri lain, macam Johor, macam Melaka. Dekat Negeri Sembilan ni Tok Mat, saya tak tahulah, dia tak kuat ke, dia tak sekejam negeri lain ke. Tapi Negeri Sembilan boleh stay. Saya, tuan-tuan, saya berada di Kuala Pilah, di Seri Menanti sekarang ni, di Parlimen Kuala Pilah lah.
tapi di Dun Seri Menanti saya bersama dengan penyelaras Seri Menanti, saya bersama dengan rakan-rakan saya di Seri Menanti ini. Dan persoalan kita adalah dia orang tak akan dapat membentuk satu gabungan yang benar-benar kuat dan kukuh. Di Melaka ini, saya akan bawa jangkaan saya di Melaka selepas ini. Tapi kita bawa kepada hubungan mereka dahulu, tuan-tuan. Kenapa saya kata this will be the end of Bersatu, atau sekurang-kurangnya PRU 16 nanti Bersatu akan run up. Dan bila pilihan raya saya jangka akan berlaku? Pilihan raya saja akan berlaku selepas Februari. Kenapa selepas Februari? Kita baru pembentangan bajet. Okey, setelah bajet dibentangkan, biasanya dia akan bagi kepada kementerian-kementerian. Kementerian-kementerian akan keluar tender. Selepas keluar tender, maka Februari itu kementerian akan dah buka, dah lantik lah kontraktor-kontraktor ni. Jadi mereka kita tunggu sehingga Februari. Bila dah lantik kontraktor, senang. Projek dah dapat, tukar kerajaan pun tukar lah. Yang penting tender dah dapat, tender dah out, dah bagi dah. So dia akan berlaku selepas Februari. Bila selepas Februari itu, dia ada dua tarikh yang disebut-sebut. Satu adalah pada bulan selepas raya, iaitu pada bulan 5, puasa bulan 4, raya bulan 5. So in between raya itu, mungkin dalam sebulan raya, seminggu 2 minggu selepas raya itu, berkemungkinan kerajaan akan tumbang dan pilihan raya akan berlaku dalam bulan 6. Itu satu tarikh. Satu lagi tarikh adalah pada penghujung bulan 12. Tapi kenapa sukar berlaku penghujung bulan 12, tuan-tuan? Kerana Perhimpunan Agung UMNO dan pemilihan parti. Dia PKR ke ni, DAP baru habis pemilihan parti, Bersatu pun baru habis, DAP baru selesai. Pemilihan parti ini akan menyaksikan pertembungan. Dan dua parti yang paling besar, kalau pemilihan parti dia punya gaduh hebat, tuan-tuan. Satunya PKR, kedua UMNO. Satu PKR, kedua UMNO. Dua ni kalau buat pemilihan parti, dia punya pegang lagi hebat daripada pilihan raya tu. Kan? Lagi hebat daripada pilihan raya. Tapi tak apalah, kita lawan dia tak lawan kan. Sampai bila nak lawan? Tapi poinnya macam ni, tuan-tuan. UMNO dia takkan nak bawa sampai ke Disember. Sebab Disember adalah pemilihan parti. Jadi bila tak bawa kepada Disember, kenapa? Saya jangkakan tak bawa kepada Disember. Mungkin saya salah lah, ini jangkaan je kan. Kita meramal, ramalan cuaca boleh salah. Saya jangkakan macam ni, Zahid masih lagi nak menentukan siapa calon dia. Selagi mana dia presiden, walaupun dia kata kuasa mutlak menentukan calon, bukan presiden, bukan macam PKR presiden tentukan. Dia kata tak, sebenarnya presiden yang menentukan. Even dalam UMNO. Jadi kuasa untuk menentukan calon-calon itu masih lagi kepada presiden, sebab dia yang sign watika. Jadi dia nak tunggu, dia masa mentara dia masih berkuasa, dia akan letak orang-orang dia untuk menguasai parlimen dan juga DUN, dan memastikan bahawa dalam pemilihan parti nanti bila dah menang, dia yang menang. Dia tak sebodoh itu. Dan amat penting untuk Zahid menang dalam pilihan raya kali ini secara total dan tuntas. Kenapa, tuan-tuan? Dia tak boleh percaya kepada Ismail Sabri. Dah terkeluar cerita baru-baru ni, rupa-rupanya sewaktu dia menjadi Menteri Pertahanan, 6 bilion dia belanjakan beli kapal tak nampak. Jangan kata kapal, riak air pun tak ada. 6 bilion, tuan-tuan, pada zaman Zahid Hamidi jadi Menteri Pertahanan. Ini bukan saya cakap, ini dibawa ke dalam mahkamah. Boleh Google sendiri. Dalam a few weeks ago keluar dalam mahkamah sewaktu pembicaraan Zahid Hamidi. Cerita ini keluar. Jadi pertembungan ini kita akan menyaksikan. Dia menarik. Kenapa saya kata pilihan politik kali ini, pilihan raya kali ini menarik? Beberapanya adalah kerana kita menggunakan social media. Itu yang pertama. Bila kita menggunakan social media, informasi kita tu millisecond. Dia bukan second, millisecond. Melaka bergaduh, dalam masa 1 jam kita seluruh Malaysia boleh tahu Melaka bergaduh. Apa-apalah. Hari tu viral kes Najib, kata dia orang tu, Najib sampai orang tu tutup kedai. Ada tak? Tengok tak tu? Viral. Padahal orang tu katalah, dia kata dia bukan tutup kedai. Dia kata dia nak cover lah. Dia kata kononnya masa tu apa dia kata? Dia tak siap sedia. Jadi dia nak kemas. Hujan kena banjir. Lebih kurang macam tu lah. Takkan kau tak tahu Perdana Menteri bukan Perdana Menteri, Najib nak datang kan. Itu sebenarnya cover je.
Mungkin orang tu datang, kau tak patut buat macam tu, kau buat ucapan balik, kau twist lah balik, cover balik, tak apalah. Tapi tuan-tuan, maksudnya viral tu sekejap saja, sekejap je dah viral. Jadi bila dalam keadaan sekejap nak viral ni tuan-tuan, kita kata itu yang akan menjadi dan menggugat parti UMNO dalam pilihan raya kali ini. Itu yang pertama. Media TV, TV3, RTM ni dah jadi kurang digunakan. Malah kawasan-kawasan yang sebelum ini sukar ditembusi, terutama di negeri-negeri seperti Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. 3 negeri ni internet coverage dia, saya boleh kata amat bagus. Negeri Sembilan ni berbanding dengan Melaka lah, Negeri Sembilan ni amat bagus internet ni. Melaka tu, ya Allah, memang Melaka sungguh lah. Tak bercarut je, Melaka sungguh lah Melaka ni. Hawa kan? Ada tempat dia lah, bukan semua, tapi memang teruk. Memang teruk internet dia. Banyak, ada beberapa tempat lah. Sungai Rambai saya pergi, tempat Farzana tu. Lepas tu saya pergi tempat Asri, Lendu. Saya pergi, adalah beberapa tempat tu, internet dia agak teruk. Negeri Sembilan, saya dekat Seri Menanti ni tuan-tuan. Seri Menanti. Tapi siapa yang tak tahu ni, Seri Menanti ni bagi saya dulu lah. Saya zaman dulu saya datang kat sini kan, saya anggap Seri Menanti ni macam kawasan pedalaman. Dululah, dulu. Saya ingat lagi masa tu pelawat apa yang museum, bukan museum, istana lama tu kan. Saya pergilah museum dia kan. Caungnya dia kata. Tapi internet 4G, line okey. Bandar tu Razak pun tak macam ni kan. Ada gurau kan. Tapi balik kepada cerita kita tadi, kita kata pertempuran ini, so akhirnya bagaimana Melaka ini akan menjadi tanda aras batu aras kepada PAS, kepada UMNO, kepada Perikatan Nasional, kepada Bersatu. Bagusnya PAS tidak bersama dengan UMNO. Ini syukur juga sebenarnya. Sebab kalau PAS bersama dengan UMNO, kita agak payah. Sebab suka atau tidak, pengundi PAS ni ada lebih kurang 5 ke 10% totok PAS. Dia punya taksub dia tu memang taksub, memang taksub lah. Kalau air di biru tuan-tuan, label di biru. Kalau untuk guru dia kata hitam, hitam lah kan. Kalau Tok Guru dia kata hitam-hitam lah, melawan tu dia kata macam berdosa, macam melawan kata Nabi dia kata. Tapi nasib baik dia tak bersama dengan UMNO, dia bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi membawa saya kepada poin berkenaan